KPM. Menarik tugasan yang diberi ni. Okey, saya nak buat pengelasan haiwan dengan tumbuhan. Okey, ada yang ini. Okey, ayam mesti kat sini. Okey, lepas tu ada kuda belang, zirafah. Ni apa? Oh, harimau. Dan yang terakhir, okey, anak dia. Tumbuhan pula kita kat sini. Baru betul kan? Baru betul. Okey, tumbuhan dan ada haiwan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bersama saya, Syafiqah Farahin. Dan hari ini kan, seperti murid-murid lihat sebentar tadi, ada haiwan, ada tumbuhan. Jadi, hari ini kita nak belajar apa ya? Cuba teka. Mata pelajaran kita ialah Sains Tambahan bagi tingkatan 4. Jadi, ini adalah slot menengah atas. Dan seperti anda lihat sebentar tadi, telah pun kita ada guru kita yang akan mengajar kelas ini. Jadi, saya perkenalkan beliau iaitu Cikgu Rosniza Muhammad. Hai Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, lama kita tak bersua kan? Ya betul. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, saya nak memperkenalkan juga jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Rohaya Muhammad Hatta dari SMPK Vocational Indahpura Kolai Johor. Wah, dari Johor Cikgu, samalah kita. Baiklah Cikgu. Jadi untuk hari ini ya Cikgu, topik kita pengelasan organisma ya Cikgu. Ya betul Fika. Jadi sebentar tadi saya pun ada buat pengelasan juga kan Cikgu. Tapi adakah kita akan belajar tentang tumbuhan dan haiwan dalam kelas ini Cikgu? Ya betul. Kita akan fokus kepada tumbuhan dan juga haiwan. Tetapi tidak fokus dari segi pengelasan tumbuhan dan haiwan saja. Kita fokus lebih mendalam sedikitlah. Lebih mendalam. Okey, tanpa melengahkan masa Cikgu, jom kita mulakan. Okey, boleh Syafiqah. Terima kasih. Okey, kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini iaitu pengelasan organisma. Apa yang saya tengok tadi Syafiqah, asingkan haiwan dan juga tumbuhan. Betul. Senang atau susah? Rasa macam mudah juga kan, mudah, sebab tumbuhan ni kita nampak hijau je, dan betul. haiwan kita tahu yang garang-garang tu. Lebih kurang macam inilah. Okey, katakan murid kita diberi beberapa gambar. Yang tu dari segi mainan je lah. Okey, dari segi gambar kalau kita tengok situ ada harimau, yang ni tidak adalah pada hadapan Syafiqah tu, iaitu bakteria, ular dan sebagainya lah. So daripada sini kita minta murid-murid kita sama ada di rumah atau di mana saja, bagaimana kita nak kelaskan dia mengikut kategori-kategori tertentu. Okey, yang kat sini ada yang tak dapat dilihat dengan mata kasar ya Cikgu. Betul Syafiqah, tak dapat dilihat. Contohnya bakteria dan juga mikroorganisma tersebut. Okey, baiklah Cikgu. So di situ kalau kita tengok yang Syafiqah buat tadi iaitu organismanya ada dua. Syafiqah kata haiwan dan juga tumbuhan. Di mana kalau kita tengok situ organisma yang bergerak, automatiklah memakan organisma lain, kita kelaskan sebagai haiwan, dan organisma yang tidak bergerak seperti pokok. Okey, tapi kadang-kadang murid kita tanya, "Cikgu, betul ke pokok tak bergerak? Nampak dia bergerak ke kiri ke kanan?" Yang tu disebabkan oleh angin lah. Ayolah kan Cikgu. Takkanlah pokok dia hidup kat situ tiba-tiba dia nak ikut angin pula kan? Ikut angin tiba-tiba duduk kat lain. Yang tu susahlah nanti. Susahlah Cikgu. Okey, so daripada situ apa yang Syafiqah buat tadi, adakah kita tengok organisma berkenaan memang senang kita nak susung, tetapi kita nak kelaskan dia secara detailnya amat sukar. Kenapa? Okey, kalau kita tengok di situ, contohnya kita ada harimau, kita ada zirafah. Kalau dulu di tingkatan 2 murid-murid kita belajar lebih detail. Lebih detail apa? Dia tengok harimau,
dari segi pemakanan dia macam mana. Oh. Adakah zirafah cara makan dia macam mana. Okey. So daripada situ menjadi masalah timbul kekeliruan di mana mengelaskan organisma dengan menggunakan cara tersebut. Oh, patutlah. Tumbuhan kalau kita tengok tumbuhan secara umumnya. Umumnya kita panggil pokok. Tetapi pokoknya dia ada kelas-kelas tertentulah. Begitu juga dengan haiwan. So agak-agak Syafiqah lah cara yang mudah untuk mengelaskan dia macam mana. Pengalaman sedia ada dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan kita ikut pemakanan kalau haiwan lah kan. Ada yang makan tumbuhan, ada yang makan daging. Jadi kelasnya mengikut herbivore ataupun carnivore ataupun omnivore, cikgu. Ya betul. Selain pada tu ada lagi tak? Selain daripada itu kalau pokok ya cikgu, kalau tumbuhan lah kita ikut yang berbunga, yang tak berbunga, yang betul. Stem keras, stem daun ke macam tu cikgu. Ya betul. So bijak Fikal. Terima kasih cikgu. Dah study sebelum kan. Okey. Selain daripada tu, ada setengahnya kita tengok dari segi cengkerang yang mengandungi cengkerang. Contohnya apa? Contoh macam penyu. Penyu, ketam. Dan pelbagai. Lepas tu yang bersisik. Bersisik. Itu kelas-kelas itu yang masa tingkatan 2-nya dipelajar. Kelas-kelas sebenarnya tu secara generalnya kita nampak. Tetapi dalam tingkatan 4 dia dah belajar lebih detail lah. Contohnya kalau kita tengok di sini, adakah haiwan dan tumbuhan berkenaan dikategorikan sebagai tumbuhan haiwan unisel, multisel, ataupun adakah dia mempunyai dinding sel, kloroplas dan juga nukleus. Di sini ada 5 ni bukannya 5 yang penting. Di antaranya yang saya ambil di antaranya ada 5 perkara yang dititik beratkan untuk kita kelaskan setiap jenis organisma. Maksudnya haiwan dan tumbuhan itu kita panggil organisma sebabnya dia secara umumnya. Secara detailnya kita tengoklah nanti macam mana kita nak kelaskan satu-satu mengikut kategorinya. Baiklah, Cikgu Rusnizan telah sebut tentang cangkerang, tentang haiwan yang berbulu ke ataupun mempunyai sisik. Tapi betul. Sekarang ini kita lebih mendalam kan Cikgu? Ya betul. Nak tahu lebih lanjut, pastikan anda setia menonton Didik TV. Kita akan kembali selepas rehat ini di Slot Menengah Atas. KPM. Baiklah murid-murid semua, kembalinya ke rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas dan kita punya mata pelajaran hari ini ialah sains tambahan dan untuk segmen ini tajuknya ialah hierarki dalam pengenalan organisma. Jadi kan cikgu, untuk hierarki ni apa maksud hierarki terlebih dahulu cikgu? Okey. Hierarki kalau kita tengok di situ maksudnya susun atur dia lah. Mengikut pengelasan tertentu. Seperti mana kalau kita tengok bagaimana organisma kita nak kelaskan dia. So kita tengok secara menyeluruh, boleh Syafiqah? Boleh cikgu. Yang pertama kalau kita tengok situ, organisma boleh dikelaskan kepada 5 kumpulan besar yang kita panggil alam. Alam, di mana 5 alam tersebut dia ada 1 Monera, Protista, Plantae, Animalia dan juga fungi. So 5 ni apa maksud dia satu-satu tu? Moneranya macam mana? Contohnya apa? Protista contohnya apa? Kalau kita tengok situ, Animalia mungkin familiar sikit pada kita lah. Betul. Animal. Dan juga Plantae tu nampak macam plant. Mungkin 2 tu yang 3 ni mungkin agak keliru. Sebab benda baru kepada kita, yang 2 tu benda nampak yang dah terbiasa. Betul? Kita tengok secara menyeluruhnya. Yang pertama kalau kita tengok di situ, apa dia alam Monera? Ciri-ciri dia contohnya apabila kita jumpa satu organisma, dia mempunyai ciri organisma itu merupakan unisel, tiada membran nukleus, tiada membran organel dan juga mempunyai dinding sel. Maka dia duduk di bawah Monera dan contohnya adalah
bakteria. Bakteria. Unisel tu satu sel, cikgu. Okey, betul Syafiqah, satu sel. So Syafiqah boleh bantu saya pilih pick up dia punya mana satu Monera dan labelkan pada contoh bakteria lah. Baiklah, yang pertama cikgu sebutkan dan telah memberi penjelasan. Alam Monera. Okey, betul. Okey, yang kedua Protista. Okey, Protista juga organisma unisel. Mempunyai membran nukleus tetapi dia mempunyai membran organel yang ringkas. Bezanya di situ mempunyai membran organel yang ringkas. Kalau kita tengok bentuk dia, contoh protozoa dan juga alga. Bentuk dia kadang-kadang bentuk dia tak tetap. Betul. Okey, contohnya ni lah kalau kita tengok sini, yang ni agak-agak nama apa dia ni? Ameba. Ameba. Yang Maaf, seperti cikgu. tapak kaki ni. Tu macam paramecium. Betul. Okey. Yang ni itu macam cili je, cikgu. Cili. Tak pasti. Okey, yang ni Euglena nama dia. Dia ada nampak macam ekor tu. Ekor tu membantu pergerakan dia lah. Oh ya. Dia Apa nama dia, cikgu? Euglena. Okey. Jadi itu yang ni adalah contoh untuk Protista. So macam biasalah kerja Syafiqah cari yang mana Protista, letak pada gambar-gambar tertentu. Yang ini, cikgu? Ya, betul. Baiklah. Okey, seterusnya kita tengok kepada yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah kadang-kadang anak murid saya, cikgu, macam mana nak sebut fungi ataupun yang biasa dulu dia belajar dalam bahasa Inggeris adalah fungi. Betul. Okey, kadang-kadang sebut kata tak apalah awak sebut janji ada bunyi tapi bahasa Melayu dia adalah fungi, nampak macam sengau sikit. Okey, fungi. Okey, yang ni tiada kloroplas. Okey, dia ada dinding sel daripada kritin dan juga dia menghasilkan spora. Okey, bila menghasilkan spora, murid-murid kita dah tahu. Dia biasa dipanggil kulapuk. Kulat tu adalah cendawan dan juga yeast. Maksudnya pada katakan roti yang kita biarkan, kita nampak dia tompok-tompok hitam. Yang tu kalau orang kampung panggil kulapuk lah, kulat. Kulapuk lah. Yang biasa kita dah familiar dengan bahasa berkenaan. Yang tu kalau cendawan tu biasalah mushroom. Mushroom soup apa semua kan sedap kan. Betul, sedap tapi yang bila bila yang dah tumbuh pada makanan tu dah tak sedap lah. Tak sedap dah, dia mungkin dia punya beracun ke apa kita tak tahu. So kita kena hati-hati. Yang ni dia punya fungi ni dia punya contohnya tu cendawan dan juga yeast. Jadi saya letak di situ gambarnya adalah cendawan. Okey, yang ini, cikgu. Ya, betul. Fungi. Fungi. Jangan salah sebut fungi bahasa Melayunya. Okey, dan yang keempat seperti mana saya beritahu tadi, plant. Okey, plant, tumbuhan di mana organisma multisel mempunyai kloroplas, dinding sel daripada selulosa. Contohnya tumbuhan berbunga. Tapi ada juga contoh satu lagi yang saya tak sinilah, paku pakis. Paku pakis. Yang tidak berbunga lah. Okey, apa saja tumbuhan yang berbunga maka dia duduk bawah plantain. So kalau katakan kita tanya, okey saya tanya Syafiqah lah, nak tanya anak murid nanti kan kena call pula dia orang nanti kan. Betul juga, okey, dia lagi cepat. Contoh katakan anak murid saya, okey, bagi contohnya bunga kertas. Pokok bunga kertas. Agak-agak Syafiqah, betul tak dibagi contoh berkenaan? Saya rasa betul, cikgu. Ya, betul, sebab dia adalah tumbuhan berbunga. Sebab dia lebih spesifik kepada nama pokok berkenaan. Tak ada masalah. Yang ni kita ambil secara umum tumbuhan berbunga. So dia duduk bawah plantain. Okey. Dan akhir sekali alam yang terakhir, yang kelima adalah animalia, haiwan. Organisma multisel. Tadi unisel mempunyai satu sel. Kalau multisel banyak, cikgu. Banyak sel, betul. Okey, yang ni dia tiada dinding sel dan mampu bergerak. Ada tak haiwan yang tidak mampu bergerak? Tak ada, cikgu. Kalau dia tengah tidur baru tak bergerak. Okey, betul Syafiqah. Okey, contohnya cacing ke, ikan ke, burung. Yang ni contoh saja, jangan ingat 3 ni saja. Apa saja berkait dengan haiwan, dia duduk di bawah Animalia. Maksudnya kalau macam cacing betul, tapi kalau macam lebah ke pun sama juga ya, cikgu? Ya, sama. Ataupun orang kata yang kita takut tu lipas tu pun sama ya, cikgu? Ya, semua sama duduk di bawah
alam yang sama, animalia. Baiklah cikgu. Okey, so kita ada 5 alam tersebut. Perlu tak hafal satu-satu? Nak kata bila kita istilahkan ahwal tu agak sakitlah kepada murid kita, tapi dia kena fahamkan Monera apa dia punya ciri dia, protista, fungi, plante dan juga animalia. Okey. Tak sampai di sini saja. Ya. Okey. Ada lagi? Ada lagi dalam alam, tapi kita tak spesifik yang inilah. Okey, alam. Kesemua 5 alam tu dia mempunyai pelbagai organisma di dalamnya. Okey, dan setiap alam dibahagikan kepada filem. 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 Okey. Daripada filem pula dia ada kelas dia, daripada kelas jadi order, family kepada genus dan genus dibahagikan pula kepada spesies. Pening banyaknya perkataan. Betul. Bagaimana kita nak mudahkan cara untuk kita ingat? Bagaimana ada cikgu? cadangan tak daripada Syafiqah? Saya rasa kan ni yang cikgu sebutkan hierarki ni kan? Ya betul, hierarki dia. Jadi kalau macam tu mungkin guna huruf pertama daripada alam ni ke spesies. Boleh tak cikgu? Huruf pertama maksudnya A, F, apa semua. K, O. Okey. Kalau kita tengok di sini bila kita baca nak lebih mudah kita tukarkan kepada bentuk nak kata bentuk grafik. Bentuk grafik lebih mudah satu-satu. Iaitu dalam bentuk kita tengok bentuk yang saya bagi contoh ni. Okey. Alam. Selepas alamnya apa? Filem. Ya, betul. Selepas filem, kejap saya fikir-fikir. Saya tanya kawan-kawan saya yang dekat dalam kepala saya ni. Oh, kelas. Okey, ada kelasnya. Selepas kelas kita ada order. Order lagi. Lagi family. Tapi yang ni kena hati-hati. Nak order ni bukan order makanan. Bukan order makan. Ya, betul. Kita ada family. Dan seterusnya genus. Dan last sekali akhirnya spesies yang kita selalu dengar. Spesies. Biasanya spesies lah. Spesies haiwan tertentu, spesies tumbuhan tertentu. Biasa kita banyaknya guna spesies. Spesies apa-apa yang berkaitan. So daripada sini, bagaimana pengelasan sesuatu haiwan, dia ikut dia punya hierarki dia. Kalau kita tengok di sini, banyaknya. Dia punya hierarki ni dinamakan taksonomi. Ada alam, filem apa-apa. Kalau tengok di sini tumbuhan, plante. Yang tu haiwan, animalia. Bila kita tengok situ, nama-nama dia tu, cikgu nak kena hafal ke nama-nama berkenaan? Betul. Kalau Syafiqah sendiri, agak pening ataupun tidak? Betul cikgu, pening juga ni. Apa semua. Kalau contohnya hibiscus dah bau-bau sikit tu boleh lah. Yang awal tu betul. agak susah. Biasanya saya minta anak murid saya tahu dia punya genus dan tahu dia punya spesies. Bukan kata yang atas tu tak tahu. Yang atas kita boleh Google tengok satu-satu berkait dengan benda tu. Dan akhirnya nama biasanya apa? Yang kita biasa guna nama biasalah. Katakan kita jumpa kawan kita, saya nak bagi hibiscus ni, yang ni biasa kita dengar hibiscus tak ada masalah. Tapi kalau kita kata lumbricus, apa tu? Apa tu tak tahu kita langsung. Tahu cacing tanah aja. Tapi bila kita belajar, bila kita masuk bidang tertentu, maka kita kena klasifikasikan apa yang berkaitan. Satu-satu yang ni lah. So bila kita nampak di sini nama biasanya apa, genusnya apa, spesiesnya apa, jadi mudah kita nak tahu. So yang tu yang dia pelajari. Syafiqah, ada apa nak tanya sebelum tu? Tak ada cikgu, cuma saya nak tahu kalau contohnya kita perlu ingat genus dan spesies. Jadi dalam pentaksiran adakah dua ni yang kita perlu ingat? Dan sebelum-sebelum ni ada tak tanya yang sebelum atas tu? Kadang-kadang katakan biasa saya kalau dalam soalan-soalan ujian murid ataupun kuis selepas pembelajaran dia, kadang saya bagi ni, tumbuhan kita bagi terus dia punya ni, contoh dari segi ni kita akan tanya taksonomi dia. Kita kosongkan beberapa tempat berkenaan. Apakah X, apakah Y? Contohnya katakan, saya letak sini X. Saya letak di sini Y. Namakan X dan namakan Y. Mudah sikit lah. Mudah sikit sebab yang dia tahu 7 yang ni lah. Tapi kalau tanya, apalah kelas bagi tumbuhan? Kesian murid kita. Ya, betul, cikgu setuju. Dan hafal lah banyak benda, tiba-tiba kita tanya berkait dengan benda lain. Baiklah, cikgu. Tapi dua ni lah yang penting. Syafiqah? Sebelum
Syafika tanya saya lebih lagi, baik saya tanya Syafika lagi. Okey, boleh cikgu. Okey, kita boleh buat satu kuis tak Syafika? Boleh. Di mana teka silang kata untuk menentukan alam yang kita belajar. Alam saja yang 5 tadi. Okey, kita tengok di sebelah Syafika tu ada dia punya isi nama-nama dia lah mengikut nombornya. Okey, yang pertama soalannya. Mendebarkan ke tidak ni? Berdebar sikit cikgu. Organisma multisel dan mampu, dia punya Hindia di sini. Mampu bergerak. Apa agak-agak jawapan? Wah, nombor 1 ya cikgu? Ya, nombor 1. Okey, yang ini mudah sebab yang terakhir tadi saya ingat. Animalisma. Betul ke? Animalia. Ya Allah, cikgu. Tak apa. Okey, animalia ejaannya sebegini cikgu. Okey, try Syafika penuhkan tu. Kalau terlebih, maksudnya salah lah. Kalau kurang pun salah. Betul ke? Animalia, kita tengok jawapan di situ. Okey. Nanti Syafika tanda sendiri, betul ya? Okey, Boleh. tanda Apa sendiri. yang merah, rasanya marker merah ada kat situ. Ada Okey. Tanda cikgu. sendiri, kalau saya nak pergi sana, ikut jauh pula nanti. Okey, jawapannya, ya betul. Animalia. Kalau animalisme tak lepas lah cikgu. Okey, yang pertama. Yang kedua. Berdebar ni. Okey, organisma tiada kloroplas. Yang ni juga mudah. Menghasilkan flora. Okey, cikgu. Ni saya ingat sebab sebutannya agak sengau sikit kan? Ya betul. Fungi, cikgu. Fungi. Betul ke tu, fungi. Okey, ada 5 huruf. Okey, kita tengok jawapannya. Memang betul lah sebab dia 5 huruf je. betul. Mudah sikit lah. Seterusnya, yang ketiga. Okey, organisma unisel tetapi tiada. Okey, membran nukleus. Okey, tiada membran nukleus yang awal pertama sekali cikgu sebutkan tadi iaitu Monera. Okey, eja betul-betul sebutan dah okey dah. Okey, betul. Monera. Ya, betul. Okey, yang keempat. Okey. Multisel mempunyai kloroplas. Kloroplas mestilah tumbuhan cikgu. Ya, betul. Jadi dia plante. Okey. Makin terror ni Syafika. Awal-awal tadi yang macam tersekat sikit kan? Okey, biasalah tu. Sebab benda baru kan. Kadang-kadang anak murid memang biasa. Okey, plante betul. Dan last sekali kalau tak tengok pun dah tahu jawapannya. Sebab memang kita belajar 5 pun. Betul. Ada yang lain agak-agaknya. Tapi jangan kata belajar 5, kadang-kadang mungkin anak murid kita dia confuse. Dia confuse. Dengan yang filem apa tadi. Kadang-kadang dia akan confuse dengan benda tu. So yang ni, yang kelima, unisel mempunyai membran nukleus. Yang atas ni tiada membran nukleus. Tapi yang bawah ada membran nukleus. Jadi mestilah protista. Ya, betul. Okey, cikgu. Okey, cikgu. Adakah betul jawapan saya ini? Okey, ya betul. Syafika. So 5/5. 5/5. Tapi kalau dalam exam, tak adalah saya bagi semuanya 5/5. Mudah cuma sangat. Kita, mudah sangat kita bagi mungkin 3 ke, okey, dan kita tambah dengan yang lain-lain. Baiklah, cikgu. Okey, ada apa-apa Syafika nak tanya? Saya rasa seronok saya belajar setakat ini dan sangat faham belajar kelas cikgu ni. Okey, alhamdulillah. Jadi saya tak sabar nak belajar lagi cikgu. Tapi sebelum itu jom kita berehat minum kejap. Okey, boleh Syafika. Dan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembalinya ke rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas dan hari ini mata pelajaran kita sains tambahan dan tajuk kita begitu menarik ya, pengelasan organisma. Tapi kan bersama Cikgu Rosniza ni saya nak tanya cikgu, bila kita dengar tentang sejarah pengelasan organisma ni, saya terfikir mesti kita dah sampai bab-bab nak membuat nama saintifik organisma kan cikgu? Ya betul Syafika. Dah Tapi sampai masanya. nama perkataan nama saintifik biasa kita
sebut nama biasanya. Ya. Okey, kalau tengok pada gambar tu ada beberapa gambar. Kita banyaknya tahu nama yang biasanya lah. Nama saintifik ni kita jarang guna. Betul, kecuali macam manusia Homo sapien yang kita tahulah kan. Yang tu yang biasa je, yang kita tahu yang satu tu. Yang lain-lain kadang kita tahu betul atau salah. Cara sebutan dia, cara ejaannya apa, yang tu jadi masalah lah. So apa kata kita tengok bagaimana murid-murid kita nak buat nama saintifik dan nak tahu nama saintifik bagi organisma tertentu. Boleh Syafiqah? Jom kita mulakan. Okey, so kita tengok sejarahnya dululah sebelum kita tengok terus pada namanya. Okey, sejarahnya di mana di sini kalau kita tengok siapa yang memperkenalkan tata nama binomial moden yang dikenali sebagai sistem pengelasan binomial linears. Okey, so nama dia di situ. Saya kadang-kadang nak sebut pun macam lidah pun terbelit-belit. Charles ke Carl Linnaeus. Okey. Kadang-kadang anak murid saya, cikgu boleh tak nak sebut Charles, C-A-R-L. Okey, awak sebutlah. Janji nanti bila awak ejaan dia tu betul. Kadang-kadang kalau kata Carl Linnaeus mungkin dia akan buat K. K dah jadi nama orang nanti kalau tersilap huruf marah tuannya kan. Okey, yang kedua, so berdasarkan sistem yang digunakan ni, maka nama saintifik bagi suatu organisma dia terbahagi kepada dua bahagian. Yang mana kita dah tahu sebelum ni kita belajar apa dia genus, apa dia spesies, maka nama pertama tu adalah nama umum dia, genus. Dan nama yang kedua adalah nama secara terperinci lah, iaitu spesies. Macam tadi, seperti mana Syafiqah beritahu, kalau manusia Homo sapiens. Homo tu adalah genusnya, spesiesnya adalah sapiens. Okey Syafiqah, seterusnya kita tengok dalam penulisan nama saintifik, di mana nama umum tadi iaitu genus tadi dimulakan dengan huruf besar. Okey, dimulakan. Dengar Syafiqah? Dimulakan dengan huruf besar. Garang nampak dengar. Okey, dan nama spesiesnya ditulis dengan huruf kecil. Okey, contohnya nama saintifik ini, dia datang daripada bahasa Latin dan perkataannya kalau kita cetak. Cetak maksudnya menggunakan komputer ke typewriter ke. Tapi sekarang typewriter susah dah nak cari kan. Komputer italic tu. Jadi dia dicetak secara condong, italic. Tetapi jika ditulis mesti digariskan nama berkenaan. So kita tengok yang pertama contohnya. Contoh ni apa ni? Harimau. Harimau. Nama saintifiknya adalah Panthera tigris. So kita nampak di sini dia condong ke tidak? Condong cikgu. Condong lah. Nampak pandangan kita tu condong lah. Betul lah. Yang ni sebabnya di type. So yang pertama tadi adalah apa dia? Yang pertama tadi cikgu adalah genus ke spesies? Yang pertama ialah genus. Nama pertama genus. Nama kedua adalah spesies. Betul Syafiqah. So bila kita tengok di sini, di type-nya nombor huruf yang pertama adalah huruf besar dan yang kedua huruf kecil. Bagaimana pula jika ditulis? Jika ditulis, agak-agak Syafiqah ni macam mana? Cikgu, saya tahu. Saya nak cuba boleh tak? Boleh Syafiqah. Kalau saya tuliskan? Boleh, tak ada masalah. Saya tunggu. Berapa jam nak ambil masa? Cikgu 1 minit je. Bukan, 20 saat. 20 saat. Okey, cikgu. Cepat. Masa berjalan. Dah menggigil dah. Menggigil sikit lah sebab 20 saat je cikgu. Saya dah siap cikgu. Ini siap. dia. Yang pertama. Syafiqah letak dulu pada bawah harimau berkenaan. Baiklah cikgu. Yang pertama, ada dalam fikiran nak ubah ke apa ke? Tak ada cikgu, saya sangat yakin dengan jawapan saya. Kalau kita tengok apa yang Syafiqah tulis, Panthera tigris. P-nya huruf besar yang pertama. Yang kedua huruf besar ke huruf kecil? Huruf besar cikgu? Huruf besar. Betul. Tak betul cikgu. Tak betul. Kena huruf kecil ya cikgu. Betul ke? Boleh tulis mula yang lain? Saya cuba ya cikgu. Boleh. Tak apa, cuba banyak kali pun tak ada masalah. Salah perkara biasa. Kalau betul nanti kan tak adalah kita belajar lebih-lebih tu. Ya cikgu. Bila sesuatu kena buat latihan ya cikgu, betul, tak boleh bayangan je. Itu yang kedua. Yang kedua cikgu. Yang ini. Kali ini saya yakin cikgu.
Yakin? Yang pertama, nama sama je, tak ada masalah. Yang pertama nampak macam kecil je hurufnya, P. Kecil? Oh, huruf kecil. Betul, cikgu? Huruf kecil. Jadi betul ke? Salah, cikgu. Patutnya Salah. huruf besar. Huruf besar. Sebab ni apa, cikgu? Saya tak fokus. Jadilah okey. macam ni cerita dia. So, yang betulnya apa? Yang betulnya saya tahu, cikgu. Agak-agaknya lah. Okey, kali ni saya tahu. Dah kali ketiga, Kali mesti ketiga, betul. Kalau tak betul juga, kita keluarkanlah Syafiqah daripada kelas kita Alamak, cikgu jangan macam tu. ni. Okey, Syafiqah. Okey, yang ini saya betul-betul Okey. yakin, cikgu. Baiklah. Caranya tu betulnya sebab Aha. Syafiqah dah gariskan dia punya nama dia berkenaan. Okey. Okey. And then yang pertamanya dimulakan dengan huruf besar. Besar. Yang keduanya huruf kecil. Kecil. Okey, nak tengok betul ke tidak? Yang ni tulisan saya. Tak berapa nak cantik jugalah tulisannya. Betul. Cikgu lagi cantik daripada saya, tak apa. Ni pun saya buat slow bukan 20 saat. Tapi tak adalah sampai sejam. Okey, Panthera tigris. Okey. Yang saya kata tadi perlu digariskan sebab kita tulis dengan tangan. Pensel, tulis dengan tangan. pensel ke dengan pen tak ada masalah. Kita tulis dengan tangan. Kalau cetak tak ada masalah. So, apabila katakan exam, peperiksaan kita minta murid tulis walaupun dia tulis dengan tangan tetapi kita nak jawapan dia tu secara cetak. Tak ada masalah. Walaupun kita nampak tulisan tangan secara cetak, so dia tak perlulah garis. Sebab dia punya arahan soalannya jika dicetak. Walaupun tulisan dia tu tulisan tangan, tapi dia kena sendeng. Kena condong dia, maksudnya dalam bentuk italik. Tapi kalau jika ditulis, maksudnya ditulis, perkataan ditulis, maka tak ada masalah lah dia buat huruf yang biasa dan dia gariskan. Katakan apa, cikgu? Dia rapat semua. Maksudnya Panthera tigris dia rapat dalam satu perkataan. Macam mana tu, cikgu? Agak betul ke tidak? Saya nak tanya Syafiqah ni. Bukan Syafiqah tanya saya. Kalau dia rapat, ya, cikgu. Kalau satu saya kataan je. hendak meneka, rasanya salah sebab nanti nampak macam satu perkataan. Jadi tak nampak mana genus, tak nampak mana spesies. Ya betul. 10 markah. 10 markah. 10 markah satu Terima kasih, salah. cikgu. Okey, sama. Awak dapat markahnya. Betul lah ni jawapan saya, cikgu. So yang betulnya yang di bawah, yang atas tu salah lah. Okey, cikgu. Itu maksudnya saya nampak di situ katakan Syafiqah kata tak fokus. Betul, murid-murid kita kadang bukan tak fokus. Mungkin dia dah terbiasa satu huruf depan tu semua besar ataupun semuanya satu perkataan tu Panthera tigris dua perkataan tu semua kecil. Dia buat huruf besar. Semua dia buat huruf kecil. Maksudnya dia saja nak tengok adakah cikgu perasan ataupun tidak. Jadi bukan sekadar nak tulis nama, kepentingan cara format kita tulis tu penting. Ya, betul. Sebab itu adalah nama saintifik. Nama saintifik. So perlu dititik beratkan kepada nama berkenaan. Okey, cikgu. Ada tak contoh lain, cikgu? Okey, contoh lain. Syafiqah tanya terus saya buka. Contoh lain kita tengok nama biasanya adalah jagung. Pada Syafiqah tu nampak depannya adalah jagung. Okey, jagung jenisnya adalah Z. Okay. Spesiesnya adalah maize. Maka bagaimana kita nak Syafiqah nak tulis ataupun nak cetak? Okey, yang ini kan saya boleh cuba, cikgu? Okey, boleh cuba. Tak ada masalah. Kali ini saya rasa saya sangat yakin kerana dah percubaan kali keempat. Okey. Macam ini, cikgu. Okey, itu kalau ditulis. Mesti gariskan. Okey, betul. Okey, tapi kalau dicetak. Okey, yang tu ditulis. Kalau dicetak, agak-agaknya apa? Saya disediakan di atas meja tu, Syafiqah boleh tengok betul ke tidak. Kalau Syafiqah rasa betul, Syafiqah letak depan dia. Kalau rasa salah, Syafiqah boleh betulkan. Kalau melihat dari kepala yang tegak, memang ada italiknya. Ada italiknya. Okey, so betul lah. Okey, kalau betul, bolehlah Syafiqah letak depan dia. Okey, yang tu adalah Zilmes. Okey, yang ni kalau dicetak. Betul lah. Sama seperti apa yang disediakan. Okey, tak semestinya yang saya sediakan tu betul. Syafiqah boleh argue. Boleh bantah. Cikgu, ni salah cikgu buat ni. Boleh. Syafiqah kata, cikgu nak uji saya ni betul ke tidak ni. Okey, kita lihat selepas ni, cikgu. Ya, seterusnya. Gambar seterusnya. Yang ni gambar apa? Padi Oryza sativa. Okey. So nama dia, nama saintifiknya ada tak dengan Syafiqah? Okey, saya cari. Cikgu, yang ini dia. Okey, tu Oryza sativa. So betul ke?
Macam tak cukup condong je cikgu. Ya ke tak cukup condong? Okeylah, adalah condong Ada dia cikgu. condong sikit Ada. Betul ni pandangan cikgu. kita tu Pandangan kadang-kadang nampak condong tak condong tak ada masalah. Itu pasal kalau ditulis kena gariskan cikgu. Kalau kena garis tak, tu yang keliru. penting. Yang pentingnya perlu perlu garis. Okey. Okey, seterusnya gambar yang ke berapa dah? Ketiga, cikgu. Ketiga nampak jelas tak dia punya gambar tu? Gambar dia nampak siantan cikgu. Siantan. Agak-agak siantan ni nama biasa kat kampung kita panggil apa? Kita panggil apa ni cikgu? Saya lupa tapi selalu petik untuk rasa manis. Ya. Petik yang mana? Maksudnya petik yang di hujung saya panjang biasa tu. zaman kecil-kecil, sekarang dah tua dah. Ya. Zaman kecil-kecil dulu kita tariknya dia seperti jarum. Betul. Dia halus lah. Halus yang tu sangat. kalau tak silap saya lah, kalau betul lah, nama dia pecah periuk. Betul ke? Pecah periuk. Betul ke? Jadi siantan ni nama formalnya? Nama formalnya siantan. Saya try juga, saya tengok gambar ni. Dulu zaman dulu kita panggil ni pecah periuk. Ada saya try Google. Siantan ni apa? Rupanya betul. Okey. Siantan tu pecah periuk. Di mana dia punya bunga dia tu satu kita panggil apa? Satu kelompok ke satu ya, kuntung. sejambak lah kan? Sejambak dia. Jadi dia banyak bunga dia. Bunga betul. dia memang cantik. Dia ada warna merah, dia ada warna warna kuning. Kuning ada juga. dua kan. Biasa kita tengok di tepi-tepi jalan yang tanah tu memang bila berbunga je dia cantik pandangan. Cuma dia. namanya lah pecah periuk kan? Pecah periuk tu lah. Nama orang kampung mak saya dulu bagilah. Okey, cikgu. Rupanya namanya siantan iaitu Izora Sunkist. Okey, so cara penulisan nama saintifik dia macam biasalah. Okey, ada. Baiklah cikgu, yang saya nampak lihat di sini kalau di type rupanya sebegini dan betul cikgu. Ya, Izora Sunkist. Okey cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya Lala. Okey. Musca domestica. Cantik nama-nama dia, tapi tak adalah kita buat nama untuk anak ke apa. Nama tiba-tiba nama anak Nur Musca. Nama pelat-pelat saintifik. Kena tahu maksudnya. Okey, dan kita tengok nama saintifiknya adalah Musca domestica. So ada di situ. Okey, dan seterusnya ada lagi Syafika. Ada lagi satu. Okey, ada satu lagi iaitu ular sawa. Okey. Ular sawa ni bagaimana nak sebut? Boleh Syafika bantu saya? Phytochorus. Betul ke cikgu? Macam kari dah, kurus. Kurus ke kurus? Kurus. Betul, kurus. Okay. Dia ingatkan saya kepada nama Inggerisnya Python. Kan? Python. Ada sedikit so ini sama. Phytochorus. Okey, nama saintifiknya betul. Okey, baiklah cikgu. Saya telah pun labelkan di sini ya cikgu. Okey, so kita ada 5 lah nama saintifik yang biasa yang adalah yang ni. Okey, ada Syafika nak tanya apa-apa ke? Setakat ini saya jelas cikgu dan saya banyak belajar nama saintifik hari ini. Bolehlah guna kepada kawan-kawan saya dan cakap ular sawa kita cakap Phytochorus. Okey. Baiklah cikgu, saya seronok belajar kelas pada hari ini tapi ada lagi yang akan datang selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, jom masuk ke kelas hari ini. Kita belajar sains tambahan. Dan untuk segmen kali ini, selepas kita telah mempelajari mengenai pengelasan organisma dan juga hierarkinya dan cara menulis nama saintifik organisma, kali ini saya nak tanya Cikgu Rusnizan, apakah kepentingan mempelajari taksonomi ni Cikgu? Okey, Syafika, kepentingannya kita boleh tengok slide lah Syafika, boleh? Ya, okey, boleh. Kepentingan dan kerjaya berkaitan taksonomi. Kadang-kadang yang kita belajar tentang organisma itu, organisma ini apa kerjaya yang sesuai Dan menarik kan Cikgu? Dan menarik atau tidak untuk anak murid kita lah. Kadang-kadang sesetengah kerjaya ni dia tengok apa ni minat seseorang lah. Betul. Okey, so yang sebelum tu kita tengok dulu dia punya kepentingannya, di mana taksonomi penting
sebab apabila terdapat organisma baharu yang ditemui oleh para penyelidik, maka ciri-ciri itu dia akan tengok dan dia baru boleh kelaskan kesesuaiannya. Di mana adakah dia duduk pada Monera, Portista dan sebagainya. So kepentingannya yang pertama, kita tengok kepentingan memudahkan untuk mempelajari, mengenal pasti serta mengingati suatu organisma. Bila kita tengok organisma ni, dia duduk kelompok Monera. Macam mana ciri-cirinya? Contoh dia apa? Senang kita nak kelaskan. Kenapa? Sebabnya satu dunia menggunakan pengelasan yang sama. Universal. Kalau universal. Kalau kita pergi kepada negara luar, mungkin dia kelaskan lain. Negara kita lain kelasnya. Negara luar lain tidak. Jadi bila dijumpai, mungkin dari segi spesies tertentu. Katakan ada harimau. Harimau kalau kita panggil harimau Malaya, spesiesnya macam mana rupa. Kalau pergi ke benua tempat-tempat lain, apa rupa dia. Mudahlah begitu. Ya, betul. Itu adalah spesies yang berbeza. Tentunya menunjukkan hubungan antara pelbagai kumpulan organisma. Kumpulan-kumpulan dia lah. Biasanya murid-murid kita dalam satu populasi dia ada beberapa spesies. Spesies burung, apa namanya? Burung helang. Apa lagi? Burung gagak. Burung gagak dia ada spesies-spesies tertentu, ya betul. Dan menunjukkan evolusi organisma daripada kehidupan yang ringkas kepada yang lebih kompleks. Yang ini adalah 3 kepentingan taksonomi dalam sains, apa yang dia belajarlah. Dan seterusnya kita tengok pada kerjaya. Kebanyakannya bila tanya murid kita, apa yang awak nak jadi akan datang? Macam-macam cita-cita ada. Ya, betul. Tapi kalau belajar yang ni nak jadi apa? Nak jadi apa? Adakah sekadar kita hanya ikut orang je, orang buat tu kita buat itu, orang buat ini kita buat ini? Maka kita tonjolkan diri kita nak jadi ketua ataupun ahli saja. So di sini kalau kita tengok di sini, ahli botani. Apa dia ahli botani? Iaitu penyelidik dalam bidang kehidupan tumbuhan. Contohnya ni lah, saintis kita iaitu Robert Brown. Beliau dia kaji spesies-spesies baharu dan juga menjalankan uji kaji untuk mengkaji suatu tumbuhan itu tumbuh dalam keadaan berbeza. Sebab tumbuhan ni kita hanya nampak luaran saja. Bila dia kaji dari segi penyerapan baja, penyerapan nutrien, air, yang tu yang dikaji secara lebih mendalam. So antara penemuan dia adalah nukleus serta menamakan kira-kira 2000 spesies tumbuhan baharu. 2000. Nak hafal, boleh hafal 2000. Tak boleh. Tu pasal kena ada buku. Ya, kena ada buku catatan tu, jumpanya pada tarikh bila, waktunya, gambarannya macam mana. Yang tu yang penting tu. Catatan tu yang penting. Kerjaya yang kedua, ahli zoologi. Nampak zoo depan tu, ZOO. Bila nampak zoo je, bidang apa? Tahulah dah. Bidang haiwan. Di mana yang ni Al-Jahiz, mereka terlibat dalam penyelidikan, pengurusan dan juga pendidikan haiwan. Dia terangkan bahawa habitat haiwan mempengaruhi kehidupan suatu spesies. Bila kita sebut perkataan habitat, dalam kepala Syafiqah apa kalau kita nak terangkan kepada murid, habitat tu macam mana? Habitat tu lebih kepada tempat semula jadi yang menyediakan makanan, kesesuaian untuk hidup dan keselesaan untuk ada family lah untuk haiwan tersebut. Secara ringkasnya, habitat tu adalah tempat tinggal dia. Tempat tinggal. Bila sebut tempat tinggal, segala sekelilingnya adalah makanan, air dan sebagainya lah yang berkaitan keperluan asas dan juga keperluan-keperluan lain bagi suatu spesies. Betul lah yang Syafiqah beritahu tadi itu secara terperinci. Terperinci. Beliau mengkaji kira-kira 350 spesies haiwan yang ditulis dalam buku Al-Hayawan. Di situ kalau kita tengok sini, kadang-kadang murid saya sebut Al-Hayawan ke Al-Haiwan, cikgu? Dekat-dekat dah tu kan. Dekat-dekat lebih kurang je tu. Al-Hayawan. Dan yang ketiga, ahli taksonomi. Yang kita belajar taksonomi tadi lah. Ahli taksonomi. Yang ni yang tadilah yang buat apa nama dia? Nama saintifik. Pengelasan dia tu. Pengelasan tentang
organisma dan klasifikasi yang bersesuaian. Okey, Carlinius itu merupakan orang yang bertanggungjawab mengelaskan tumbuhan dan haiwan mengikut ciri-cirinya. Okey. Kalau tengok ahli taksonomi, ahli botani ni tak ramai di negara kita kan cikgu? Betul. Kerana mungkin yang sedia ada tu pun nak ingat pun banyak lagi, dan yang yang baru pun perlu ada kajian lebih dalam. Ya, cikgu. betul. Kadang-kadang orang kata kerja ni macam tak glamour. Betul. Tak Betul, glamour, tapi dia punya peranan dia tu amat penting, amat besar untuk generasi akan datang lebih tahu spesies-spesies yang baru, spesies yang lama, bagaimana kita nak kaitkan spesies berkenaan. Okey, kadang-kadang kita jumpa, jumpa kita nampak gambarannya. Ya. Kalau nampak ular, semua kita panggil ular je lah. Ya, betul. Okey, tapi dia punya spesifiknya apa? Betul, Ular cikgu. jenis tedung ke, ular jenis sawa ke, ular apa. Mungkin ular sawa kita nampak dia punya bentuk badan dia tu, dia punya batik dia tu. Bentuk muka dia. Ya. Kalau yang ular tedungnya kita tahu dia punya bagaimana reaksi dia. Yang tu mudahlah, tapi nama yang betulnya, secara saintifiknya, yang tu kita kena kaji lebih sikit. Betul. Dan yang paling penting, walaupun tak orang kata mungkin tak secara am ni orang kenal kita, ahli taksonomi dengan ahli botani ni bila dia membuat penulisan dan dibukukan, kita rujuk kepada penulisan mereka. Ya, betul. Jadi pentingnya kita punya kajian tersebut. Ya, betul, Syafiqah. Okey, baiklah Cikgu Rusnizam, boleh tak kita dapatkan sedikit rumusan daripada cikgu untuk kelas hari ini? Okey, rumusannya untuk kelas hari ini, kelas hari ini supaya murid-murid di luar sana lah, dengan Syafiqah sendiri banyak belajar hari ini dari segi pengelasan organismanya, apa dia yang pentingnya murid kena tahu dari segi apa pengelasan 5 alam tadi, dan yang keduanya bagaimana penulisan nama saintifik yang betul, supaya bila kita kaitkan dengan peperiksaan, supaya kita tidak hilang markah dengan benda yang kecil sahaja, kesilapan markahnya tidak ada. Cakap pasal markah ni kan cikgu. Ya, betul. Boleh tak saya nampak dah tu nak markah berapa. Betul, itu yang saya nampak kan. Prestasi keseluruhan saya pada hari ini cikgu. Prestasi kalau Syafiqah kata maksimumnya 5. Ya. 5 bintang. Maka saya bagi 5 bintang. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Okey, sama Syafiqah. Harapnya murid-murid di rumah yang menjawab soalan juga dapat 5 bintang. Okey, baiklah cikgu. Bagi mereka yang mahu membuat sedikit ulang kaji. Di manakah rujukan? Okey, boleh dapatkan di portal D5 yang disediakan oleh KPM lah. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih Cikgu Rusnizam kerana berkongsi ilmu bagi tajuk pengelasan organisma bagi mata pelajaran sains tambahan pada hari ini. Tak lupa juga kepada Cikgu Rohaya sebagai jurubahasa isyarat kita. Sehingga kita berjumpa lagi ya semua. Jangan lupa menonton Didik TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.